kata di sini kosong kan. Sini pun sebenarnya kosong. Saya padam daripada awal Okey. Jadi perkara pertama yang cikgu kena buat adalah tekan tambah. Okey, tekan tambah ni. Kemudian dia akan keluar banyak pilihan. Nampak tak? Saya ni besarkan sikit. Nampak Okay, lepas tekan tambah ni dia akan ada banyak pilihan. Dia ada audio input, audio output, browser, color source, display capture, game capture, image slideshow, media source, scene, text, VLC, video capture dengan Windows capture. Jadi yang paling saya suka pakai, yang selalu juga saya pakai adalah, okay, yang pertama kita masukkan ni dulu. Display capture ni. Ni. Display capture. Okay, tekan. Kemudian dia akan keluar macam ni lah. Dia akan keluar create, select, source. Okay, lepas tu kita just tekan OK je. Just tekan OK. Okay, jadi ni display capture. Display capture ni untuk apa? Display capture ni adalah untuk screen. Untuk untuk dia nak tunjuklah screen yang dia nak rakam tu. Okay. Jadi ni adalah screen. Saya ada 2 screen, maka saya boleh pilih lah nak screen 1 ke, nak rakam screen 1 ataupun nak rakam screen kedua. Ni screen kedua saya. Ni screen 1 saya. Sebab saya pakai monitor tambahan. Okay, so contoh saya ambil screen 1. Jadi inilah rupa dia. Saya letak OBS ni dekat screen 1 juga. So dia rupanya macam ni. Kalau saya alihkan, tak nampak lah. Tak nampak. Okay, jadi ini adalah untuk kita setting dulu kita punya display kita. Mana screen yang kita nak rakam. Okay. Cikgu buat ke ataupun saya teruskan? Boleh ke saya teruskan? Boleh terus. Boleh terus Okay, terus. Jadi ini display capture yang kita nak rakam screen. Kemudian apa lagi yang penting yang kita nak tambah dalam source ni? Okay, selain tu kita tambah juga video capture device. Okay, video capture device kita tekan. Okay, dalam video capture device ni tujuan video capture device adalah untuk menangkap kita punya muka. Kita punya muka kita lah, muka video kita yang bergerak. Okay, bila saya buat macam ni, dia tak dapat nak detect sebab saya open Google Meet punya kamera. Dia tak boleh. Dia tak boleh simultaneously on dekat OBS dengan on kat Google Meet. Kita kena tutup salah satu. Kalau saya nak rakam luar Google Meet, saya memang akan saya akan buka lah kamera saya. Tapi kalau saya rakam saya punya pembelajaran saya, kelas saya, ketika Google Meet dengan pelajar, saya lagi utamakan muka saya dilihat oleh pelajar. Jadi saya tak pakai lah saya punya ni video. Okay, contoh saya tutup video saya dekat Google Meet, baru dia boleh berfungsi. Sekejap saya tekan. Okay, yang ni. Yang ni, maknanya ni saya punya muka lah. Okay, kalau cikgu-cikgu nampak, muka saya ni, belakang dia kata kosong belakang saya kosong. Yang ni saya pakai apps tambahan. Saya pakai apps yang ni, yang atas ni dia tulis XSplit VCam. XSplit VCam ni dia boleh jadikan belakang kita ni transparent. Jadi macam saya pakai green screen lah kat belakang, tapi sebenarnya tak ada pun green screen ni. Belakang ni ada anak saya. So bila kita buat macam ni, kita pakai XSplit VCam ni, nanti automatic dia akan buang kita punya background kita dan dia akan detect muka kita lah, macam kat Google Meet tu. Ataupun macam dalam Zoom. Dia ada virtual background yang nama dia. Okay. Jadi ini kita boleh setting dia nak letak kat mana. Contoh yang ni, screen kita ni kita nak kecilkan boleh, kita nak besarkan boleh. Ikut kita lah. Kita nak besarkan lagi boleh, kita nak kecilkan lagi boleh. Okay, andai kata kita rakam, ketika kita besarkan kecil besar ni, masa ni kita tengah rakam, dia akan rakam juga. Ataupun saya gerak-gerakkan ni ketika tengah rakam ni, OBS ni, dia akan rakam juga pergerakan tu. Macam tu.
Sama lah kalau saya gerakkan saya punya video capture saya ni, dia tetap akan rakam sama. Okay. So kita settingkan elok-elok lah macam mana yang kita nak. Kalau saya buat macam ni full. Okay, kemudian untuk pengetahuan cikgu-cikgu, okay, yang ni dia lagi atas kedudukan dia. Kalau cikgu-cikgu tengok kat sini, display capture saya ni berada di bawah. Di tempat kedua, video capture saya iaitu muka saya ni berada di bahagian atas. Maknanya bila kita letak ni bahagian atas, dia akan duduk di hadapan. Dia macam tu. Kalau saya letak di bawah, saya bawa turun contohnya. Bawa turun ke bawah. Okay, nampak? Dia tak nampak. Sebab saya punya video saya kat belakang. So macam mana nak bagi video muka saya nampak? So kita kena letak dia kat atas. Dia tak ada option send to back, send to tak adalah. Kita just perlu alihkan dia je. Alihkan dia sama ada di belah atas ataupun di belah bawah. Okay. So ini adalah dua source yang saya selalu guna. Cumanya untuk tambahan lagi, source yang biasa saya pakai juga adalah apa nama ni? Mana Windows ni? Windows Capture. Okay. So kita tekan plus, tambah. Kemudian kita tekan Windows Capture. Kita tekan je OK. Okay, Windows Capture ni tujuan ni adalah untuk dia macam dalam Google Meet kita ni. Kalau Google Meet kita, kalau kita tekan present now ni, dia keluar tak apa, nanti cikgu-cikgu tahu kan. Okay. Bila kita tekan present now, dia ada 3 pilihan. Yang pertama share screen. Yang kedua adalah share tab. Yang ketiga adalah share tab yang ada video ataupun music. Okay, untuk Windows Capture ni dia punya fungsi dia sama macam present now, dan kita ambil yang kedua, iaitu share tab. Jadi dia akan tunjuk tab yang kita share saja. Okay. Yang kita share saja. Contohnya kalau saya dah tekan Windows Capture ni, Windows Capture, kemudian saya tekan OK. Okay, seterusnya bila dah tekan OK tu, Windows Capture ni kita nak pilih yang mana yang kita nak. Okay, so kalau kita tekan, saya ada tulis ni Microsoft Store, Calculator, Calendar dengan Google Meet. Okay, andai katalah kalau saya nak nak rakam Google Meet saja. So saya tekan Google Meet ni. Saya tekan Google Meet ni, kemudian saya tekan record. Okay, jadi contohnya bila saya kacau bahagian Google Meet ataupun contohnya saya buat, saya minimize. Lepas tu saya buka Microsoft Word ke, saya buka WhatsApp ke. Okay, saya buka apa-apa saja apps yang saya nak. Bila saya tengok balik record yang saya dah buat, dia akan tunjuk hanya Google Meet. Macam ni. Bila saya kacau bahagian nampak? Yang ni dia nampak belakang ni sebab saya tak tutup dah lah. Saya tak tutup penuh. Nampak dia Google Meet je. Dia akan fokus pada Google Meet sahaja. Jadi kita tak terganggu lah. So nanti kalau kita rakam dalam kelas kita, memang saya galakkan kita pakai Windows Capture ni supaya kita boleh alihkan, ikutlah kita nak buka kejap ke, nak buka apps lain kejap ke. So pelajar masa kita dah hasilkan video ni, pelajar akan nampak video Google Meet je. Contoh macam tu. Tapi cikgu kena beringatlah. Contoh kalau cikgu nak tunjukkan PowerPoint ataupun nak tunjukkan Microsoft PDF ke apa ke, yang tu kena tukar kat sini. Kalau tak nanti dia tak tunjuk. So inilah dia antara Windows Capture, Video Capture dan juga Display Capture. Yang ini 3 perkara yang biasa saya pakai lah. Yang lain ni saya jarang pakai. Audio input ke, audio output ke, browser ke, semua ni saya jarang pakai lah. Biasa yang ni kalau orang nak buat streaming, nak buat gaming dan sebagainya, mungkin dia pakai. Okay, saya jarang pakai, so saya nak ajar pun tak erti. Okay. Baik, ini adalah untuk contoh 3 perkara. Setakat ni boleh tak cikgu?
laju sangat ke apa ke, tak faham ke? Okey Okay, okay. Okey. Kemudian pastikan masa cikgu cakap ni dekat sini, dekat mic slash AUX ni pastikan dia bergerak. Kalau saya cakap nampak dia naik, dia punya paras level suara saya tu dia naik. Tu menandakan dia sedang merakam saya punya suara. Kalau dia tak naik, tu ada problem lah tu. Kalau dia tak naik, maknanya dia tak rakam lah. Okay, so kena pastikan dia rakam. Okay, yang ni audio mixer ni dia sentiasa ada. Dia akan sentiasa ada. Jadi ni untuk apa? Okay, yang paling atas sekali kalau cikgu tengok, dia ada tulis desktop audio. Okay, desktop audio ni adalah suara desktop ni. Yang ni biasanya kita akan biarkan dia on. Sebab kita nak dengar suara daripada pelajar, ataupun kalau kita buka video, kita nak dengar suara video tu, kita buka lagu, kita nak dengar suara lagu tu ke, yang ni kita kena biarkan lah, biasanya kita biarkan. Kalau cikgu tak nak dengar suara cikgu contohnya, nak tutup, boleh? Caranya tekan ni, gambar apa nama ni, gambar speaker ni. Tekan ni, so dia tutup. Ataupun cikgu nak adjust suara yang dia pakai, dia ambil. Cikgu nak kuatkan sampai hujung ke, nak slow sikit ke, nak biar suara cikgu kuat sikit, biar slow ke sikit lah. Okay, ni untuk desktop audio. Apa yang desktop keluar, apa yang desktop keluarkan suara, yang tu dia akan rakam. Termasuk suara pelajar dalam Google Meet kan, kalau kita rakam lah. Okay, kemudian yang bawah ni ada mic slash AUX. Yang ni kita punya suara kita. Yang ni pun sama, kita boleh setting kan, kita nak OBS ni rakam suara kita kuat ke ataupun slow. Yang ni slow, saya kena cakap kuat baru dia naik. Itu pun dia set ujung, dia sampai merah. Seeloknya biar suara kita lah jelas, supaya video yang kita rakam nanti orang lain tengok, dia akan dengar dengan jelas lah video yang kita rakam. Sebaiknya mic dengan AUX ni biar sampai biar kita letakkan dia level paling tertinggi. Okay. Dan yang terakhir adalah video capture device. Yang ni biasanya untuk orang yang pakai rasanya pakai video kamera yang tambahan tu kot. So ni tak bagi saya tak penting lah, melainkan orang yang pakai video tambahan, dia beli luar, external video itu. Okay, so yang ni adalah fungsi untuk audio mixer. Okay, lagi yang saya nak tunjukkan tutorial ni adalah tentang scene ni. Yang scene ni, yang ni dulu saya ingat tak ada function. Rupanya bagus juga function scene ni. Function scene ni kita boleh setkan scene yang kita nak. Sama ada cikgu nak scene muka cikgu penuh, okay, ataupun cikgu nak scene muka scene gambar Windows capture je, ataupun cikgu nak gambar dua, ada muka cikgu, ada Windows capture tu. Okay, so contohnya untuk scene yang pertama ni saya letak display capture full contoh. Display capture full. Maka kat sini kita just pilih display capture, saya buang ni dan saya buang ni. Okay, so saya just nak ada ni je, ada screen Windows saya je. Saya nak komputer rakam Windows screen saya sahaja untuk bahagian scene ni, scene yang pertama. Okay, boleh tak kita tambah scene lain? Boleh. Okay, contohnya saya tekan, nak tambah scene lain, tekan tambah. Okay, yang ni contoh saya nak letakkan dia scene muka saya je. Video muka saya contoh Okay, so untuk muka saya ni saya tambah source dia. Saya pilih video capture lah. Video capture saja. Dah tekan plus video capture, tekan OK. Yang ni pun tekan OK. Okay, kemudian ni sebesaran. Okay, yang ni adalah scene untuk muka saya je. Okay, kemudian saya nak tambah lagi scene, ada muka saya, ada Windows, ada screen yang saya nak tunjuk. Okay, so yang ni kena tambah lagi satu scene. Kita buat double lah. Contohnya letak double. So ni dua So yang ni saya nak letak saya punya Windows
Windows display capture contohnya. Okay, saya ambil screen yang display yang kedua lah contohnya. Saya ambil display kedua. Okay. Kemudian yang ni pun saya nak letak dekat tepi ni, saya nak letak saya punya video kamera saya. Saya tambah lagi satu source iaitu video capture device. Tekan OK. Kemudian tekan OK lagi. Mana dia? Oh ya, okey. Contohlah cikgu dah tekan video capture device, dia tak keluar. Contoh Okey, kalau dia tak keluar, tekan dekat video capture device ni, tekan setting. Tekan ni, deactivate when not showing. Sebab yang saya tahu, dia hanya boleh aktif salah satu je. Macam tu. Dia tak boleh aktif dua-dua. Macam tadi saya kata, kalau saya dah buka Google Meet, OBS tak boleh nak buka. Kalau saya tutup Google Meet, OBS boleh buka. Ataupun kalau kita dah letak sini muka kita, contohnya, ni muka ni kan. Okey. Bila saya saya tekan dekat sini, muka saya tetap juga tak boleh keluar sebab di tengah on. Yang ni pun sama, kita kena tekan setting. Ini tekan setting, kita kena pilih juga deactivate while not showing. So ketika kita tekan scene ni, dia aktif, dia akan tunjuk ni lah. Ketika kita tekan double ni yang ada perlu muka saya keluar juga, nanti dia akan aktif sekali. Macam tu. Kejap. Ni gambar sebenar. Yang ni. Okay. Okay, so bila kita dah letakkan scene yang kedua, iaitu kita nak letak ada muka kita dan juga ada screen yang kita nak tunjuk kat pelajar. Okay, so kita boleh setting lah. Kita boleh susun elok-elok macam ni yang kita nak letak. Contohnya saya buat macam ni, sebelah ni saya punya screen yang saya nak nak record untuk tunjuk kat pelajar. Kemudian muka saya ni saya nak kecilkan sikit. Okay, kecilkan sikit, saya nak letak sini. Contoh. So, jadilah macam ni. Jadilah scene yang ada dua-dua. Okay, ada ni dan ada muka saya. Kemudian ada juga scene yang ada muka saya saja. Yang ni split vcam ni dia tak support ni. Okay, ada muka saya dan juga ada full screen. Okay, so apa fungsi scene ni? Okay, fungsi scene ni, kejap saya tunjuk. Saya buat demo sikit. Okay, contoh yang ni. Okay, contoh saya rakam. Okay, fungsi scene ni adalah kita boleh tunjuk dalam rakaman kita. Okay, contoh sekarang saya nak tunjuk Google Meet. Okay, saya tunjuk. Okay, kemudian tiba-tiba saya rasa Google Meet ni, saya tak nak tunjuk dah saya punya screen Google Meet ni. Saya nak pelajar tengok muka saya tak. Muka saya saja. Okay, so caranya adalah tekan muka saya ni. Tekan scene yang kedua iaitu muka saya. So nanti pelajar akan tengok muka ni. Dia tengok muka saya. Kemudian saya nak tunjukkan kat pelajar video muka saya sambil ada ada Windows capture saya. Okay, so saya tekan scene yang ketiga yang kita dah setting dengan nama double. Okay, so dia keluar macam ni. Ni video capture ni ada dia tak on ni. Kalau tak on ni pakai easy camera lah, pakai kita punya kamera biasa pun tak apa. Sebab dia tak kena, dia tak boleh nak masuk macam ni. Okay, sekejap. Sekejap setting sekejap. Okay, so untuk yang ni dia akan masuk kepada scene yang berikut iaitu scene yang ada muka kita dan juga ada
ada gambar ni lah, ada gambar kita punya screen Windows kita. Okay, kemudian bila kita stop recording, kita tengok balik video yang kita record. Okay, yang ni yang pertama. Yang ni scene yang pertama, iaitu scene kita nampak Windows saja. Kemudian bila saya tekan scene kedua, kejap, skip je. Okay, so bila saya tekan scene yang kedua, dia akan keluar macam ni. Dia akan keluar muka kita pula. Macam tadi lah saya buat tu. Kemudian bila saya tekan scene yang ketiga, dia keluar macam ni. Dia akan masuk dalam bentuk fade, okay, dalam transisi fade, okay, fading kemudian dia akan record lah yang ada dekat macam ni. So cikgu-cikgu boleh rakam ikut kreativiti cikgu. Contohnya cikgu nak rakam mula-mula muka cikgu dulu ke, okay, gambar cikgu dulu, video cikgu dulu, ataupun cikgu nak terus rakam pada skrin tu pun boleh. Kalau saya memang saya biasa pakai ni lah. Saya biasa pakai double Saya biasa pakai ada muka saya dan ada skrin yang saya nak ajar pada pelajar. So saya gunakan OBS ni. Okay. Okay, seterusnya untuk OBS ni satu lagi yang penting adalah pada setting dia. Macam ni kita nak setting dia pada dia punya kelajuan dia macam mana semua. Okay, tekan dekat file, kita pilih setting. Kemudian dia akan keluar inilah box ni. Okay, belah output. Dekat tab output ni kita boleh pilih. Kita nak high quality ke ataupun nak sederhana ataupun nak paling rendah. Kalau saya ambil high quality lah. Cuma bila high quality ni kelemahan dia adalah dia punya size dia agak besar. Bila size dia besar, saya upload dalam YouTube, lama juga masa dia ambil. Dia berpandukan pada kita punya kelajuan internet. Last sekali. Okay, ataupun video kita ni, yang ni kita punya aspect ratio ni, maksudnya kita nak video kita ni tangkap ataupun record skrin yang seberapa besar. Biasanya dia dah setkan skrin kita lah paling maksimal, skrin kita yang boleh kita dia record. So memang saya punya skrin saya 1920 1080. Kalau laptop Kak Izan lagi besar lah kot, sebab dia mungkin 17 inci Okay. Okay, yang ni untuk skrin dia, size skrin tu. Kemudian yang bahagian yang ni yang saya kata ni bahagian kelajuan. Bahagian kelajuan ni bagi saya tak penting sangat lah sebenarnya. Biasa orang pakai kelajuan ni untuk orang rakam game, rakam video game, dia nak nampak game dia tu smooth kan. Ataupun kalau cikgu nak rakam video, nak bagi video tu nampak smooth dalam skrin cikgu ni, nak bagi dia nampak cantik cikgu gunakan dalam ni. Gunakanlah yang FPS paling tinggi. Cuma saya beritahu, lagi tinggi FPS dia, iaitu kelajuan dia lagi tinggi, lagi banyak ataupun lagi besar dia punya dia punya size video yang kita rakam. So saya tak kalau cikgu punya line laju, tak ada masalah, bolehlah record ni, record tinggi-tinggi. Lepas tu cikgu upload pun insyaAllah senang lah. Kalau saya tak ambil lah 60 ke apa ke, saya just ambil 30 kelajuan dia ataupun 40. 48 ni kalau saya record dah nampak smooth dah. Okay. So ini adalah cara penggunaan OBS. Kalau cikgu nak tengok hasil saya guna OBS ni, cikgu boleh tengok dalam saya punya YouTube. Channel YouTube saya yang saya share dengan cikgu tu dalam rakaman majlis pelancaran Galakkan Membaca itu pun saya rekod guna ni lah, guna OBS. Jadi kalau cikgu tengok, saya boleh sampai tahap paling tinggi iaitu HD 1080 punya scaling dia. Sebab tu saya suka pakai OBS ni, dia punya gambar dia cantik. Okay, saya rasa setakat tu je perkongsian saya, tak perlu nak panjang-panjang. Jadi saya buka pada soalan, kalau cikgu-cikgu ada soalan dalam ni Okay, soalan Cikgu Jamilah. Sekejap saya tengok. Cikgu Jamilah, soalan, kalau kita pilih high quality ada efek pada murid tak? Contoh line dan data murid. Jawapan dia tak ada.
Sebab OBS ni hanya digunakan untuk kita punya komputer je. Cumanya kalau kita letakkan kualiti yang tinggi, dia efek dekat ni, dekat laptop kita, komputer kita. Dia lagi panas. Okay, dia lagi, sebab dia kena kerja keras sikit lah nak rakam tu. Untuk belajar tak ada masalah. Melainkan kalau cikgu-cikgu record guna streaming. Yang tu mungkin akan efek line. Streaming tu. Tapi itulah, biasanya saya tak galakkan lah kalau kita pakai streaming. Sebab streaming ni takut dia efek pada pelajar punya line. Ya, Ustaz. Betul-betul. Sebabnya akak sebelum ni pernah guna screen recording yang ada apa? Yang ada dekat extension punya Google. Akak pakai screen recording. Lepas tu akak ada pakai apa yang Google Meet punya recording. Bila akak pakai yang dua-dua tu memang budak tak dengar dengan jelas akak punya suara tau. Tu yang akak tanya OBS ni ada efek tak kalau murid boleh dengar dengan jelas tak kalau akak tiba-tiba akak nak record bila akak bercakap dengan murid kan. Tapi betul tak ada Ustaz tak reflect sebab dia record offline. Melainkan okay, kalau okay. cikgu guna Ya, record betul. streaming, itulah. Ya, kat sini saja ni. Ada ni, kat mana lah streaming dia. Sebab saya tak pernah guna streaming ni. Dan saya rasa tak perlu. InsyaAllah dia tak ada masalah pada line pelajar. Sebab dia record kita punya ni secara offline. Ustaz buat sekarang ni, Ustaz tengah share tab ke? Share tab Google Meet? Tak, saya share screen. Oh, share screen Kenapa tak nampak? Kan, nampak tak? Maksud akak bila Ustaz share tu, sound semua boleh dengar lah. Kalau kalau maksudnya share kan melalui Google Meet kan kalau kita nak oh taklah Ustaz tak pakai sound kat dalam screen kan. Cuma tak. Ustaz dia yang bersuara kan. So Ustaz bolehlah share screen. Sorry lah, akak slow learner sorry. Tak apa. Saya pun slow sebabnya je akak tak awal-awal. biasa guna recording ni. Okay, terima kasih banyak Ustaz. Okay, faham. Okay. Okay, insyaAllah kalau ada soalan pun tanya je lah, tak apa. InsyaAllah saya jawab. Ada soalan lagi. Cikgu Zahalinda. Okay, standard FPS yang cadangkan berapa? FPS 48. Saya pernah pakai FPS 30 sebelum ni. Dan saya pakai FPS 30 tu masa tahun 2020 kot saya pakai. Okey je, dia tak ada masalah. Dia okey. Dia punya screen tu kalau saya buka saya buka PDF kan, tulisan tu nampak jelas. Masih lagi nampak jelas kalau saya pakai FPS 30. Okay, so boleh je pakai 30. Bawah 30 tu saya tak recommend kot, sebab takut dia lambat, takut dia nampak screen tu blur ke apa ke. Pakailah 30 ke atas. Yang FPS ni sekadar nak kelajuan je lah sebenarnya. Okay, sama ada pakai 30 ataupun 40. Kalau nak lagi tinggi boleh, cumanya dia makan storage kita nanti. Sebab kita punya video kita akan jadi size dia lagi besar. Okay, seterusnya Cikgu Jamilah punya soalan. Okay, sekarang tengah share tab GM ya. Saya tengah share screen. Okay, bukan share tab, share screen. Okay, Cikgu rasa kalau high quality size file video besar, banyak makan data pelajar. Size video akan besar. So kalau kita upload ke YouTube, YouTube ni kalau kita upload, bila pelajar tekan link yang kita tengok tu, yang link yang kita upload tu kat pelajar, YouTube dia punya fungsi dia biasa dia akan automatic masuk kepada kan kat dalam YouTube ni saya tunjuk YouTube. Okey, contoh yang ni. Okey, ni YouTube. Bila saya tekan boy. Okey. Okey, contoh. Dia akan bahagian setting ni dia akan automatic pilih auto. So kalau kita rakam yang tinggi height dia, height quality, dia akan ikut ni juga, ikut pelajar punya line internet. Kalau line internet mereka laju,
mereka akan terus dapat 1080p dan dia akan makan data pelajar. Betul, dia akan makan data pelajar. Tapi itulah, kita kena ingatkan pelajar lah, kalau nak kurangkan data, mereka sendirilah kena tekan 144 pixel ni ke, 240 ke. Saya rasa itu pun dah okey lah. Cumanya gambar dia tak clear lah. Tak se-clear gambar 1080. Macam tu. Sebab tu saya suka rakam sampai tahap-tahap yang tinggi ni, high quality ni. Saya ambil high quality tadi, dekat mana high quality tu? Dekat file, dekat setting, kemudian pilih video. Ni pun sama video ni, downscale filter ni pun beri peranan ya, 16 samples sharpening. Kalau fastest ni dia kecil lagi. Okay, kemudian sama juga dekat output. Output ni kita pilih recording quality ni, kita ambil kalau cikgu nak kurang sikit, ambil yang ni lah, ambil distinguishable quality. Large file size ni kurang sikit lah. Saya ambil high quality, memang dia tinggi. Tapi tak apa, puas hatilah. Gambar memang tip top. Gambar dia, apa yang kita tunjuk, tulisan yang kita tunjuk tu, dia boleh nampak dengan clear. Dengan syarat buka setting 1080 pixel dalam YouTube nanti bila kita upload. Okey, kemudian sekiranya OBS tiba-tiba crash, not responding, ada function auto save ke tidak? Okey, OBS setakat pernah saya pernah juga berlaku. Saya pernah record kelas tingkatan 4, tak silap, tingkatan 5 tahun ni, tahun 2021. Saya dah record. Lepas tu tiba-tiba saya pergi masuk, connect dengan saya punya screen ketiga. Saya tambah lagi screen, tiba-tiba dia hilang. Rupa-rupanya bila dah hilang tu, dah puas dah record. So bila saya cari balik record yang saya dah buat, punya tak ada. So tu antara kelemahan OBS ni. Kalau dia crash, kita senyum je lah. Kita hanya mampu senyum. Okay. Setakat saya pakai, tak pernah lagi ada crash. Melainkan ada masalah tertentu lah yang mungkin kena tengok pada laptop kita. Biasanya antara masalah biasa, macam saya pernah install OBS ni pada pertama kali, screen tak keluar. Bila kita dah tekan plus ni, tekan Windows Capture apa semua, screen dia tak keluar, dia gelap. Yang tu ada cara dia. Yang tu ada caranya. Dia tak apalah. Kalau berlaku beritahu saya, nanti saya ajar. Kalau tak berlaku, alhamdulillah. Tapi biasanya saya tengok dalam Google memang ramai juga orang yang menggunakan OBS ni, dia memang berlaku macam ni. Mungkin sebab dia ada graphic card Nvidia saja. Saya pun ada Nvidia, tapi kalau graphic card yang satu lagi tu AMD, yang tu saya tak pasti. AMD pula. Radeon Radeon saya tak pastilah sama ada dia efek pada OBS ataupun tidak. Okey, seterusnya. Okey. Berapa lama tempoh rakaman? Tempoh rakaman dia takkan henti merakam selagi kita tak tekan stop recording. Tu kelebihan dia. Kita tekan start recording ni kan. Okey, bila tekan start recording, dia akan merah kat sini, dia akan tunjuk ni. Dia akan tulis pula stop recording. Lepas tu ada gambar pause. Selagi kita tak tekan stop recording, dia akan terus rakam. Saya pernah tinggalkan komputer, saya tekan OBS ni, saya biar ada rakam. Saya lupa nak tutup. So menjela-jela dia rakam berjam-jam. Dia rakam juga. So OBS ni kita sendiri yang tekan start dan kita sendiri yang tekan stop. Kita juga boleh tekan pause. Caranya adalah tekan dekat sini, ada gambar pause ni, belah kanan ni, dekat sebaris dengan butang stop recording. Pause ni bila kita tekan, dia macam tu je lah. Dia pun tak nampak macam tengah pause. Sebenarnya lah dia tak nampak sangat macam tengah pause. Tapi kita boleh tengok dia pause ataupun tidak dekat bahagian bawah ni. Dia tulis record pause. So nak on pause balik, nak play balik, tekan balik gambar pause ni. So dia akan terus rakam. Dia akan rakam selama mana kita nak rakam. Okay. Ni scene transition ni, yang ni yang saya cakap, yang ni lah untuk ni scene ni. Scene, lepas tu saya pindah ni, saya pindah ke scene kedua muka saya, kemudian saya pindah scene yang ketiga.
scene yang ada gambar saya dan ada gambar share screen ni. So dia akan pindah dalam bentuk fade. Sebab saya pilih kat sini scene transition fade. Kalau kita pindah swipe, saya tekan contohnya, saya pindah pada muka saya saja, dia akan masuk dalam bentuk swipe. Kemudian saya pindah macam ni, dia akan masuk dalam bentuk swipe. Kalau cikgu perasan kan, dia ada macam swipe lah. Dia punya transition tu ada swipe ke tepi. So yang ni kita just pilih sama ada kita nak mana. Tapi saya pakai fade lah biasanya. Ada juga fade to color lah, luma wipe lah, apa semualah. Pilih lah mana-mana yang kita nak. Okay. Ada soalan lagi? Soalan lain ada? Untuk saya jawab. Kalau tak ada, bolehlah cikgu-cikgu semua cuba gunakan OBS ni. Cuba rakam. Kalau ada masalah, boleh beritahu saya. Nanti saya akan cuba settlekan masalah cikgu lah, insyaAllah. Okay. Rasa tak ada apa lagi untuk saya kongsi sekarang ni. Setakat ni dah tak ada apa lagi. Tak ada soalan Setakat ni tak ada Ustaz. Terima kasih Ustaz. Nanti kalau ada apa-apa nak tanya nanti akak tanya Ustaz. Okay? Okay, baik. InsyaAllah. Boleh. Okay, marhaba. Okay, kalau tak ada soalan macam tu, saya rasa saya tamatkan kelas tutorial lah pada waktu ni. Puan Maimun ada apa-apa ke nak beritahu? Tak ada kot? Rasa macam tak ada. Okay, insyaAllah. Jadi kalau tak ada, kita saya ucapkanlah terima kasih kepada semua guru yang join dalam kita punya tutorial OBS kita ni. Semoga cikgu-cikgu dapat inilah kefahaman yang betul-betul dalam menggunakan ni, dan juga dapat memudahkan cikgu-cikgu untuk record PDPR secara online. InsyaAllah. Okay, sekian pada saya. Okay, insyaAllah. Terima kasih. Terima kasih semua. Puan tak ada cakap apa-apa, Puan? Tak apa, insyaAllah. Terima kasih semua. Okay, tak ada. Kita tangguhlah dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Okay, terima kasih semua. Yeah, have a nice holiday. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Okay, terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Syukran.